Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama pada petang ini mengimarahkan kolom Facebook saya ni untuk sesi perkongsian ilmu daripada saya Marina Muannasir berkaitan dengan apakah itu kaunseling dan kerahsiaan yang kita sebagai kaunselor praktikan di dalam sesi kaunseling tersebut. Pertama sekali saya ingin menerangkan pada anda di luar sana, mungkin ada yang tidak faham apakah itu kaunseling, apakah itu sesi kaunseling, di mana mungkin ramai yang beranggapan saya percaya ramai yang beranggapan sesi kaunseling itu adalah hanya orang yang bermasalah saja yang patut menduduki ataupun berjumpa dengan kaunselor di dalam sesi kaunseling. Okey, adalah saya nak bagi tahu lah kat sini itu adalah mitos semata-mata dan tidak semestinya hanya yang bermasalah perlu menduduki sesi kaunseling itu. Ia adalah satu, actually kaunseling ini, sesi kaunseling ini kalau ikutkan secara ilmiahnya mengikut Persatuan Kaunselor Malaysia ataupun Perkama, di mana suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor yang profesional yang berdaftar bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien itu sendiri yang baik dan secara holistik, secara sukarela sepanjang hayat berdasarkan etika kaunseling. Erti kata lain kat sini adalah kaunselor bukanlah memberi nasihat mahupun membuat keputusan di dalam masalah anda. Jadi kaunselor adalah membantu anda menghadapi masalah anda itu dengan melalui kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri anda. Sekiranya kita dapati ada kelemahan, kita akan kata benda tu bagaimana untuk jadikan ini sebagai kelebihan dan secara tak langsung boleh membantu anda untuk selesaikan masalah yang anda hadapi pada ketika itu. Selain daripada itu, boleh juga turut meminta pandangan daripada kaunselor melalui sesi kaunseling itu. Tidak semestinya kaunseling itu perlu bersifat masalah rumah tangga yang sangat kritikal. Tidak semestinya. Kadang-kadang sesimpel masalah seperti tak tahulah nak ambil kos apa, belajar, itu pun tak ada masalah untuk pergi berjumpa kaunselor dan menjalani sesi kaunseling. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan sesi kaunseling. Tetapi di dalam sesi kaunseling, sebagai seorang kaunselor, kita ada satu etika di mana kita perlu pegang. Etika ini adalah sebagai satu garis panduan kepada kaunselor untuk diadaptasikan semasa sesi kaunseling bersama anda. Maksudnya ada benda yang boleh buat dan ada benda yang tidak boleh buat. Begitulah di dalam etika-etika kaunselor terdapat banyak sangat etika, seperti kaunselor perlu bertanggungjawab, utamakan kepentingan klien, perlu memahami latar belakang klien, sosio budaya klien, bagaimana untuk menjelaskan kepada klien apa tujuan kaunseling ini, dan beberapa lagi etika. Tetapi di dalam etika itu terdapat satu etika, iaitu etika kerahsiaan. Sebagai seorang kaunselor, selain mengikut etika yang termaktub di dalam akta, kaunselor kena pandai tackle macam mana untuk menyelesaikan, bukan untuk menyelesaikan, untuk membantu klien menyelesaikan masalah mengikut keadaan masalah klien. So di dalam yang ramai bingung adalah, ramai saya percaya rata-rata di luar sana
takut untuk berjumpa kaunselor atau mengadakan sesi kaunseling bersama kaunselor kerana takut masalah itu sampai pada orang lain. Contohnya macam ada masalah dengan rakan sekerja, dengan bos lah, terutamanya bos. Dia takut nak datang untuk berjumpa dengan kaunselor untuk tanya pandangan ke, minta bantuan ke, kan, kerana takut kaunselor ni bocorkan rahsia dekat bos, begitu. Ataupun student buat salah ke, kan, jadi melakukan perkara yang mungkin teruk lah di luar sana. Jadi dia datang jumpa kita, dia takut sebab dia takut kita berceritakan hal ini kepada ibu bapa. Jadi di sini saya nak tekankan di sini bahawa kaunselor terikat dengan etika kaunselor, di mana di dalam etika kaunselor itu adalah terdapat etika kerahsiaan. Di sini kerana apa? Kerana kerahsiaan ini merupakan satu perkara yang sangat sensitif, sangat sensitif, dan sebenarnya sukar sangat diamalkan oleh barisan profession yang profession menolong ni macam kaunselor, kan. Kerana kerahsiaan ni adalah satu konsep yang serius, kerana ia menunjukkan satu hak dan maruah seorang klien itu. So sekiranya diceritakan, macam mana anda semua nak percaya dengan kaunselor, kan, untuk menceritakan hal itu. Sebab itulah terjadinya etika kerahsiaan itu, kan. Jadi di sini anda semua tidak perlu risau kerana kaunselor terikat dengan etika kerahsiaan. Tetapi segala kerahsiaan ada dia punya limitation, limitation di mana sekiranya klien itu terlibat dengan masalah undang-undang, ataupun klien itu dia terlibat dari segi masalah mental, yang perlu memerlukan pakar psikiatri ke, jadi kaunselor boleh mendedahkan maklumat kepada pihak yang bertanggungjawab. Mungkin dari segi hospital, dari segi mungkin klien ada rekod jenayah, membunuh ke apa. Jadi perkara-perkara sebegini yang melibatkan undang-undang, perundangan, secara tak langsung akta kerahsiaan itu macam terbatal lah. Kaunselor ada hak untuk memberi maklumat kepada pihak yang sepatutnya atas dasar undang-undang, mandat, macam tu, mandat undang-undang untuk berbuat demikian. Jadi di sini walaupun kaunselor memegang etika kerahsiaan itu, tetapi ada satu ketika sekiranya memerlukan, sekiranya tidak boleh lagi tidak boleh pergi lagi, orang kata, kalau sekarang cakap tak boleh belah lah, memang kaunselor kena dedahkan benda tu. Tetapi yang basicnya akta kerahsiaan masih lagi dijaga, masih lagi terpakai. Hanya mempunyai limitasi sekiranya atas sesuatu perkara yang melibatkan perundangan terutamanya. Begitulah. Itulah berkenaan akta kerahsiaan. Overall tak ada masalah. Dari segi ibu bapa ke apa ke, kan, bos ke apa ke, so far alhamdulillah masih dijaga rapi oleh seorang kaunselor. Jadi anda semua tidak perlulah segan silu, takut, atau membuat satu spekulasi yang tak tahu, yang sembrono sebenarnya, kan, berkenaan dengan sesi kaunseling bersama kaunselor. Begitulah, ya. Dan kaunselor juga boleh disabitkan kesalahan undang-undang sekiranya kaunselor ini terlibat dalam penyelewengan amalan sekiranya kaunselor ini gagal lah dalam mementadbirkan seorang klien itu untuk lakukan keganasan, something like that. Dan juga kadang-kadang kaunselor juga sebagai seorang kaunselor kadang kena sapina juga. Tahu tak sapina? Sapina tu adalah perintah mahkamah yang dikeluarkan oleh mahkamah supaya datang menghadiri prosiding mahkamah. Kadang-kadang kaunselor pun kena juga, kan?
untuk berikan keterangan terhadap klien. Inilah contoh-contoh yang kata tadi, kerahsiaan itu ada limitationnya, kan? Kita boleh breach benda tu disebabkan atas sesuatu perkara. Normally adalah berkenaan dengan undang-undang ataupun benda yang melibatkan mental. Overall, other than that, alhamdulillah dijaga rapi oleh kaunselor. Begitu. Jadi, saya dekat sini ingin memesan kepada anda di luar sana, mungkin rata-rata yang kurang faham, kurang jelas, yang mungkin sebelum ini beranggapan bahawa sesi kaunseling itu hanya untuk orang bermasalah dan maklumat boleh akan didedahkan oleh pihak sepatutnya, macam ibu bapa ke, tempat kerja ke atau sebagainya. Itu adalah salah lah anggapan begitu, ya. Kerana bukan mudah untuk kita dapatkan repo yang baik dengan klien yang kita tak kenal pun pada mula-mula. Tiba-tiba macam mana klien tu nak menceritakan masalah, especially melibatkan peribadi, kepada seorang dia tak kenal pun sebenarnya kaunselor tu, kan? Atas justifikasi seorang kaunselor. Sekiranya dia bukan seorang kaunselor, saya tak rasa dia pun sewenang-wenang untuk bercerita, kan? Tapi atas jawatan kaunselor itu, jadi klien atau anda mudah untuk bercerita. Sebab itu di sini secara logiknya kaunselor memegang sangat rapat, sangat betul-betul simpan kerahsiaan klien, iaitu kerahsiaan anda. Sekiranya diperlukan pun, kadang-kadang di peringkat mahkamah, kadang-kadang kita hanya beri maklumat yang tak begitu menyeluruh, hanya sekadar memandai apa yang diminta oleh pihak berkuasa, begitu. Sekiranya diminta sikit-sikit sajalah. Sekiranya dia melibatkan sampai pembunuhan, itu mungkin lain cerita, sebab mungkin ia ada kena-mena dengan kes yang anda bercerita dengan saya semasa sesi kaunseling, begitu. Jadi tetapi saya lupa nak beritahu dekat sini, tetapi anda, iaitu klien, ada hak, privilege di dalam sesi kaunseling, di mana hak privilege tu dia adalah satu macam orang kata apa, saya lupa lah nak cakap apa tadi. Satu konsep yang biasanya menghalang kaunselor untuk mendedahkan benda-benda yang sulit dalam prosiding undang-undang. Kali ini kita boleh tengok dari Committee on Professional Practice and Standard 2003 dipetik daripada Korea 2010, kan, di mana kaunselor dikecualikan daripada menjawab, boleh dikecualikan menjawab atau sebarang soalan atau membekalkan maklumat klien, boleh. Ini komunikasi privilege ini terpakai di seluruh negara, tetapi dia akan mempunyai limitasi juga sekiranya melibatkan kes-kes yang sangat kritikal, kes-kes yang sangat macam contoh pembunuhan, sebegitu. Benda-benda yang masih di bawah bukan jenayah, masih lagi boleh menggunakan komunikasi privilege ini. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini. Sekiranya anda di luar sana mempunyai mungkin ragu-ragu masalah berkaitan yang anda hadapi sekarang, sekiranya ingin mencari di mana tempat yang sesuai, adalah berjumpa dengan kaunselor anda yang terdekat untuk mendapatkan pandangan dan boleh membantu anda untuk menyelesaikan masalah anda, kan, dengan bantu anda untuk anda membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah anda itu dengan kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri anda. Jadi nasihat saya di sini, tidak perlulah untuk segan ataupun
rasa risau tentang kerahsiaan butiran, kerana semuanya tersimpan rapi di dalam salur balik saya. Di dalam etika saya sebagai seorang kaunselor. So alhamdulillah, akhirnya Allah izinkan juga saya sampai di sini bersama anda untuk berkongsikan sedikit ilmu. InsyaAllah akan datang kita akan berkongsikan sedikit. Alhamdulillah. Assalamualaikum.